Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala muallifu Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Muka surat 6 kitab Jawi, kitab Muhimmah, muka surat 6. Dan tersebut di dalam kitab Tufah karangan bagi Syekh Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan di dalam kitab Nihayah bagi Syekh Ramli. Apabila Zuhair tanda derhakanya isteri, seperti kasar jawabnya. Kemudian daripada lembutnya, lembut jawab isteri. Baru kahwin elok dia cakap lembut. Dah 10 tahun kahwin, panggil pun dah lain. Kan? Jawab pun dah kasar. Dan masam mukanya isteri, kemudian daripada bersihnya muka isteri. Dulu senyum, romantik. Kan panggil pun sayang. Kan? Sekarang dah berubah dah. Muka pun dah masam, panggil pun dah lain, tak ada sayang-sayang dah. Kan panggil oi je gitu. Orang panggil tanda-tanda derhaka. Dan berpaling, kemudian daripada berhadapan. Dulu elok dia beradab, suami balik, disambut, kan suami pergi dihantar, sekarang tak ada dah. Suami balik, tidur. Suami pergi pun dia tidur. Kan? Maka mengajarlah ia suami akan isterinya hal keadaan sunat. Apa artinya? Artinya hendaklah menakut ia suami akan isteri, menakut akan seksa dunia ini. Macam mana cara nak takutkan? Dengan palu. Suami yang pertama-tama kena beri nasihat. Jangan turun balonnya. Kena nasihat terlebih dahulu. Kan? Ceritakan dulu tentang azabnya. Kan? Ceritakan dulu tentang seksanya. Kan? Dah nasihat, dah cakap tak jalan. Yang kedua, asingkan tempat tidur. Kan? Selagi mana tak kembali pertaat, selagi itu boleh asingkan tempat tidur. Setahunlah boleh asingkan. Setahun gaduh, tak elok-elok lagi. Setahun boleh asingkan tempat tidur. Kan? Kalau dah diasingkan tempat tidur, maka tetap derhaka juga. Pilihan yang ketiga, diharuskan bagi suami dengan palu. Wah, sebut macam palu, teruk sangat kan? Pukul. Kan? Ini bahasa orang petani, palu. Macam balun kan? Maksud balun tu bukan belasah, berlambam darah tak. Kan palu ni macam mana cara nak palu? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan dipalukan dengan kayu sugi. Tak rasa lah kan? Dalam kitab fiqh menyebutkan kita ambil kain sarung, kain pelekat ke kain batik ke, kita pulaskan kain, kita pukulkan isteri yang derhaka tu. Itu cara dia. Jangan dibalun dengan kayu 2-3, patah tulang tu. Kan? Jangan dibalun dengan rotan tak. Cara nak palu macam mana? Sama ada ambil kayu sugi, ataupun dia ambil kain sarung dipulas. Ambil kain sarung dipulas, macam kita nak pulas, nak perah kain baju kan, kita basuh kan. Kita pulas kain sarung, kita palukan isteri yang derhaka dengan harapan mudah-mudahan isteri taat kembali kepada suami. Kan itu dengan harapan begitu. Dan lagi digugurlah nafkah. Hari yang isteri derhaka tu gugur nafkah. Kalau biasa sehari RM20, hari tu derhaka gugur nafkah RM20 tu. Dan gugur giliran. Itu kalau kahwin lebih seorang. Kan? Kalau kahwin lebih seorang, ada timbul satu istilah namanya giliran. Poligami ni, orang yang poligami ni kan. Giliran tu waktu malam. Dibilangkan giliran itu adalah pada waktu
pada waktu malam. Kalau waktu siang, itu terpulang pada suami nak pergi rumah nombor 1 boleh, nombor 2 boleh, nombor 3 boleh, nombor 4 pun boleh. Waktu malam, dia kena ikut jadual. Contoh 2 hari bini pertama, 2 hari bini kedua, 2 hari lagi bini ketiga, 2 hari lagi bini keempat. Kalau ada giliran. Kan? Dan hendaklah menakuti pula dia akan isteri. Menakuti akan seksa akhirat. Macam mana? Dengan api neraka. Kita bacakan terjemah firman-firman Allah Ta'ala, dibacakan Al-Quran, kan? Seperti firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Kan? Orang panggil di suratul Nisa. Dan suratul Nisa ayat yang keberapa ni? Ayat yang ke-34. Kan? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Artinya firman Allah SWT, segala perempuan, segala isteri yang takut kamu akan derhaka mereka itu, kalau kita suami takut isteri derhaka, maka ajarlah oleh kamu akan mereka itu. Allah sambung lagi firman Allah, wahjuruhunna fil madaji' boleh diasingkan tempat tidur. Tak mau juga wadribuhunna, boleh harus dipukulkan isteri. Cara pukul macam tadi dah. Cara pukul atau macam tadi tu. Dan saya sepatutnya bahawa menyambut dan mengingatkan. Tak kena kitab tu. Kitab ni tulis dan saya bahawa menyambut. Yang betulnya menyebut tu. Kalau siapa kitab menyebut, itu betul. Kalau kitab saya ni menyambut. La'alla sawab yang betul menyebut. Dan saygirnya. Dan sepatutnya. Bahawa menyebut dan mengingatkan ia suami bagi isterinya. Suami kena peringatkan isteri. Apa yang nak diingat? Akan khabar, akan hadis yang sahih keduanya, iaitu apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaan perempuan isteri itu meninggalkan ia isteri akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknatkan akan isteri oleh segala malaikat sampai bila malaikat laknat hingga sampai waktu subuh. Suami tidur diajar, isteri tak nak, malaikat laknatkan isteri itu sampai waktu subuh. Bila suami ajak tidur sekali, menjadi suatu kewajipan isteri ketidur sekali. Kan? Melainkan dengan izin suami lah kan. Atau suami dia kena ingatkan isteri. Kan? Dia bacakan Al-Quran atau terjemah, disampaikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Adapun jikalau tahqiqlah derhakanya isteri, kalau yakin isteri itu derhaka, misalnya mana? Seperti menegahkan isteri daripada mengambil kesukaan. Suami nak ambil kesukaan, isteri tak mau. Dan seperti keluarnya isteri daripada rumah, keluar tu dengan tiada uzur syar'i. Duk keluar dengan kawan-kawan, tak ada uzur syar'i tanpa izin suami. Dan tiada berulang-ulang derhakanya. Sekali-sekala dia buat. Tak berulang-ulang. Kan? Sekali-sekala hilang. Mana pula isteri ni? Kan tak tahu tak ada rumahnya. Bila tidak berulang-ulang, maka hendaklah mengajar pula ia suami akan isteri tersebut. Dulu ajar dah. Jadi lagi. Buat hal lagi balik kampung tak beritahu. Ajar sekali lagi. Jangan pernah putus asa. Seperti misalnya berpindah daripada tempat ketiduran. Hal keadaan sunat. Jangan dipalu. Kalau sekali-sekala isteri tak dengar cakap,
Jangan terus balun palu. Kita ambilkan nasihat, tak dengar nasihat, kita pisahkan tempat tidur. Kan? Perempuan ni kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, orang perempuan ni dia boleh sembunyikan rasa cinta sehingga lamanya 40 tahun. Kalau orang perempuan dia suka cinta kat seorang lelaki-lelaki, tapi dia malu, dia sanggup sembunyikan rasa cinta ni sehingga 40 tahun. Tapi kalau orang perempuan cemburu, dia takkan boleh tahan rasanya walaupun satu saat sekalipun. Betul tak orang perempuan? Kalau cemburu, satu saat pun tak boleh tahan. Betul Ustaz, saya bagi pihak orang perempuan jawab. Kalau suka, dia boleh simpan bertahun-tahun. Tapi kalau dia cemburu, satu saat pun dia tak akan boleh tahan. Dia mesti berubah, geram, dia hentakkan kaki, dia hentak tangan. Itu kata Sayyidina Ali, bukan saya kata. Tapi begitulah hakikatnya. Sebab tu hikmah, bila suami pisahkan tempat tidur daripada isteri, dia mula rasa lain tu. Isteri mula rasa lain. Sebab hikmah syarat suruh demikian. Kalau nasihat tak jalan, dia kena pisah tempat tidur. Pilihan terakhir baru palu. Palu pula jangan belasah dengan buku 5. Jangan lupa tu. Ambil kain, ulaskan kain, kita pukul. Pukul tempat yang tersembunyi. Jangan pukul di muka. Jangan pukul pada tangan orang nampak. Kan? Pukul tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui orang. Itu dikatakan pilihan terakhir itu palu. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di palu isteri artinya harus bagi suami berbuat akan yang dibagi itu dengan palu tapi dengan syarat. Suami boleh pukul isteri tapi dengan syarat kata Imam Nawawi. Apa syarat dia? Dengan syarat mengetahuinya suami akan memberi faedah oleh palu itu. Suami nak pukul, dia kena fikir. Kalau aku pukul agak-agak bertambah teruk, piring terbang ke parang terbang. Kan? Dia bukan kira kerana isterinya kerana dulu bekas pesilat negara. Jangan main-main. Isteri dulu zaman sekolah belajar taekwondo. Nanti dulu. Kalau palu tu memberi faedah, isteri jadi insaf, isteri bertaubat, isteri minta maaf, isteri kembali taat, maka harus kita palu. Kan? Itu syarat nak palu seorang isteri. Dan intaha kalam Imam Nawawi. Mafhum dia apa? Dan tiada harus. Ada bukan mafhum. Ini forok. Dan tiada harus ini haram. Maksud tak harus iaitu haram. Dan tiada harus dengan mana haram dipalu di atas muka isteri atau berdarah atau pecah-pecah. Haram seorang suami nak pukul isteri dekat kawasan muka. Kan? Walaupun tak berdarah pun haram. Pasal tempat orang panggil zuhi, tilikan orang. Berdarah lebih lagi haramnya. Pecah-pecah itu lebih aula haram. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah lah ia palu. Kita hidup dah suami isteri bukan 2-3 tahun, bertahun-tahun, anak daripada seorang dah 5, 6, 7, 8. Takkan tak kenal perangai suami isteri. Mesti kita tahu. Dan dah hari-hari makan sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama, ke dapur jumpa, ke depan jumpa, dalam bilik pun jumpa. Mesti kita kenal hati budi sama-sama. Kalau dipalu memang tak jalan. Kan? Maka tak boleh kita palukan isteri. Atau kata Imam Nawawi, mafhum dia gitu. Kalau beri faedah balun, itu boleh. Kalau pukul pun tak jalan, tak ada manfaat, tak dituntutkan kita palu isteri tersebut. Atau dia katakan, adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah lah ia palu, maka jadi haram pula itu. Maka jadi haram pula itu. Tak apa nak kena kitab ni. Yang betulnya, maka jadi haram palu itu. Betul. Kitab tu tersilap cetak tu.
yang betulnya maka jadi haram palu itu. Kita tahu dah, palu pun, pukul pun tak ada manfaat ni. Bermakna haram kita pukul. Pasal apa demikian? Kerana bahawasanya, kata bahawa sesungguhnya menyeksakan orang dengan tiada berfaedah. Apa manfaat faedah kita pukul? Kan tak ada manfaat. Maka jatuh benda haram. Dan tiada harus. Tak harus dengan mana? Haram. Dan tidak harus. Apa maksud tidak harus? Iaitu haram pula. Palu akan isteri yang merdeka tu, nak keluar hamba lah. Haram kita pukulkan isteri kita tu sampai 40. Jadi 40 kali. Yang kata silap tu bukan 40 hari tu. Syarat kata boleh pukul 39 hari kita pukul. Hari-hari pukul tak. 40 kali. Jangan tersilap tu bukan 40 bulan, bukan 40 hari. 40 kali. Janganlah pukul isi sampai 40 kali. Haram tu. Nak balun pun tengok agak-agak 3-4 kali dah tobat dah isteri aku ni. Kita kenal kan? Hidup dah lama dah. Agak-agak pukul 2 kali, 3 kali tak jalan bini aku ni. Ada kena 8, 9 kali, 10 kali ni pun jalan. Contoh kan. Kita kan kenal hati budi suami isteri kan. Dan akan lainnya itu, dan selain daripada perempuan yang merdeka, boleh pukul 20 kali. Seperti hamba. Contoh kita dah ada hamba perempuan. Bila hamba perempuan kita merdeka, kita boleh palu jangan lebih daripada 20 kali. Inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya dalam dunia. Atau orang panggil seksa dalam dunia, akhirat lebih lagi. Sebab tu kena nasihat dulu. Dunia boleh lawan. Kan? Akhirat dengan Allah. Kan? Seksanya sangat-sangat berat. Dan jikalau derhakanya isteri itu sebab menyakiti suaminya, dia sakit dengan perkataan. Isteri duk menyakitkan suami dengan perkataan, "Oi boncet sini, kerja makan tidur je." Suami dia boncet kan, dulu dah sebelum kahwin kurus keding. Dah kahwin boncet pula dipanggil dengan boncet kan. Contohlah kan. Dia sakitkan dengan perkataan. Langkah tu. Inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya dalam dunia ini. Adapun seksanya isteri pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu, ini rujuk ke depan. Jikalau derhakanya perempuan isteri itu sebab minta tolak. Isteri yang minta tolak. Beza suami boleh talak pada isteri, boleh tak? Gaduh-gaduh kan? Gaduh-gaduh anak dah 3 juga. Kan? Gaduh. Anak sampai 5 dah. Kan? Adakah boleh suami serahkan talak pada isteri? Boleh, harus. Suami nak ucap talak, tak berapa gamak. Suami dia orangnya lembut barangkali. Orangnya relax, sentimental. Tak gamak nak ceraikan isteri ni. Bini desak. Abang ceraikan saya. Kan? Kalau abang dah tak nak, pisahkan saya. Kalau suami serahkan talak pada isteri, harus hukumnya. Dengan syarat dia mesti mualat. Itu syarat dia, syarat mesti mualat. Kalau kau nak sangat cerai dengan aku, kata suami dia, kan, aku serahkan, kau boleh talak diri kau sendiri. Dia lafaz ijab kabul, dia mesti mualat. Bila suami lafazkan, kalau kau nak sangat pisah cerai dengan aku, kau talak diri kau sendiri. Isteri tu cakap, aku ceraikan akan diriku dengan talak 1. Jatuh. Tapi syarat mesti mualat. Jangan kata pisah dengan perkataan lain. Bila suami kata begitu, isteri fikir, apa betul ke nak pisahkan saya ni? Nanti saya nak duduk mana? Balik kampung ke? Kalau lepas tu baru cakap, tak payah talak. Dia boleh begitu. Itu kena ngaji bab talak lah pula kan. Apa talak? Talak ni orang panggil apa? Tolak tu artinya orang panggil pisah, kan? Huraikan ikatan, atau orang panggil
talak. Talak ada 5 hukum kan. Ada haram, ada makruh, kan? Ada talak yang wajib, ada talak yang sunat, ada talak yang harus. Macam hukum berkahwin, ada orang wajib kahwin, ada orang makruh berkahwin, kan? Ada orang sunat kahwin. Kan 5 hukum syarak kan. Macam talak sama. Kalau haram contoh kan, haram suami talak isterinya dalam masa haid dan nifas. Haram. Kata isteri dalam haid nifas, suami talak tu haram. Kan? Ataupun dalam keadaan isteri tu suci, tapi sudah dijima pun haram. Isteri sudah kedatangan haid, dalam masa suci ditalakkan isterinya, itu hukumnya haram. Pasal dia pernah jima isteri. Bila haram suami talakkan isteri, sunat rujuk balik. Kalau hukum haram, sunat rujuk balik. Terkadang makruh. Kan? Terkadang seorang suami dimakruh talakkan isterinya. Isterinya baik, kan, sopan, akhlaknya baik, taat kepada agama, kan, tak ada apa salah, maka makruh suami talakkan dia. Suami ada perempuan lain, talakkan isteri pertama dia, ceraikan isteri pertama, hukumnya makruh. Pasal isteri tak ada salah apa. Isterinya baik, taat, itu makruh. Ada terkadang wajib kena pisah. Kan? Contoh orang panggil pisah yang dilakukan oleh hakam. Hakam ni orang tengah lah. Bila bicara kat mahkamah, hakim ada kuasa untuk pisahkan di antara suami dengan isteri. Kan? Kalau isteri seorang hantar balik rumah kampung, itu tak ada kena-mengena dengan talak. Kan? Talak ni dua bagi. Kan? Orang panggil apa? Ada talak dengan bayaran. Ada talak tanpa bayaran. Kena ingat talak ni dua bahagian. Yang pertama, talak dengan bayaran. Yang kedua, talak tanpa bayaran. Talak dengan bayaran itu orang panggil khulu. Kalau fiqah panggil khulu. Kalau kita panggil, bahasa Melayu panggil tebus talak. Abang ceraikan saya bagi 1,000. 1,000 tak nak siapa nak? Contoh kan. Kalau abang ceraikan saya bagi 1 juta. Atau orang panggil khulu. Melayu panggil tebus talak namanya. Kan? Talak dua bagi. Yang pertama talak bayaran. Apa talak bayaran? Khulu, tebus talak. Kan? Ustaz, kalau tebus talak tu boleh rujuk balik ke? Adakah boleh rujuk jika berlaku tebus talak? Betul? Kan? Ya, Ustaz. Rujuk ni, orang panggil dalam bab talak, dia ada talak raji'i, ada talak bid'i. Ada talak yang boleh rujuk, ada talak yang tak boleh rujuk. Kita bicarakan. Tadi bulan habis kita tangguh. Ada soalan, kita huraikan soalan dulu kan. Talak terbagi dua juga. Talak yang boleh rujuk. Yang kedua, talak yang tak boleh rujuk. Kalau talak yang boleh rujuk, itu talak raj'i namanya. Contoh talak 1, boleh rujuk. Contoh talak 2, boleh rujuk. Kan? Syarat belum habis iddah. Talak raj'i boleh rujuk. Bahagian yang kedua, ada talak yang tak boleh rujuk. Mana misal talak yang tak boleh rujuk? Talak 3. Aku ceraikan kau, bergaduh teruk sangat pun tumbuk, bukan kau kata pinggan terbang, kuali pun terbang, aku ceraikan kau dengan talak 3. Bila kau nak balik kena Cina buta lah. Kalau Nabi tak sebut Cina buta. Kalau istilah orang Melayu Cina buta, kalau Nabi sebutlah hadis, orang panggil kambing hitam.
Kalau kita mengaji kitab Arab, orang panggil kambing hitam. Kalau kita mengaji Jawi, orang panggil Cina buta. Arab namanya muhallil. Istilah Arab orang panggil muhallil. Talak 3 tak boleh rujuk. Tebus talak huluk tak boleh rujuk. Tebus talak rujuk tak boleh rujuk. Abang ceraikan saya bagi 1 juta. Kan? Orang panggil talak dengan bayaran. Talak bayaran tak boleh rujuk. Yang ketiga, yang pertama, talak 3 tak boleh rujuk. Yang kedua, huluk atau bertebus talak tak boleh rujuk. Yang ketiga, isteri yang belum disentuh. Isteri yang tak pernah dijemak, tak pernah disentuh, tiba-tiba berlaku bercerai malam tu. Siang tadi kahwin, pagi akad nikah, petang kenduri, malam bergaduh pula. Belum sempat diambilkan madu, bercerai dia. Fikir termenunglah, habis 20,000 bercerai dengan masa sehari. Boleh rujuk? Tak boleh rujuk. Pasal apa? Pasal belum disentuh isteri. Belum masuk sentuh tu jimat lah. Bukan kata sentuh salam tangan tak, masuk sentuh jimat lah kan. Bila belum disentuh isteri, berlaku perceraian, tak boleh rujuk. Kan? Apa lagi? Talak 3. Kan? Apa tadi? Hulu, tebus talak. Belum disentuh. Yang keempat, fasah. Fasah tak boleh rujuk. Dan fasah tak boleh rujuk. Orang panggil apa tu? Orang panggil talak bain. Orang panggil talak bain. Ada talak raji'i, ada talak bain. Kalau kita tengok dari bahagian yang lain, di nama lain lah. Ada talak ada talak sunni, ada talak bid'i, ada talak tidak sunni, tidak bid'i. Itu dari sudut lain terbagi 3 pula. Itu mengaji bab munakahat lah kan. Mengaji bab robok yang ketiga fiqah lah, bab munakahat. Ada talak satu bagi yang lain, orang bagi talak 3 bagi. Yang pertama talak sunni. Yang kedua talak bid'i. Yang ketiga bukan talak sunni, bukan talak bid'i. Kenapa namanya talak sunni? Sebab diikut aturan syarak. Itu nama talak sunni. Diikut aturan. Macam mana berlaku talak sunni? Perempuan yang ada haid, perempuan tu dah balik lah. Bila dah balik, pernah datang, haid. Kan? Semasa isi tu suci, jatuh talak. Kan? Semasa isi tu suci, contoh kan? Contoh isi kita umur 30 tahun. Kan? Contoh, isi 30 tahun dah tentu balik kan? Takkan 30 tahun isi tak balik-balik kan? Contoh isi umur 30 tahun dah balik, kan? Dia adalah datang haid suci kan? Contoh semalam putus darah haid. Semalam putus darah haid. Hari ni, semalam dia mandi kan? Dia mandi semasa dia semayang apa semua kan? Hari ni berlaku pergaduhan. Dan ketika suci tu, semalam dah putus darah haid kan? Hari ni suci kan? Ketika suci tu suami tak jimat. Kan? Suami ketika dah putus darah haid dah mandi, suci lah kan? Bila dah putus darah haid kan dah suci kan? Ketika masa suci tu, suami belum sentuh isteri dan berlaku perceraian talak. Orang bagi talak apa namanya? Talak sunni. Dinamakan talak tu namanya talak sunni. Itu kena pak tahu. Namanya talak sunni. Orang panggil talak sunni. Kenapa nama talak sunni? Sebab dia ikut aturan daripada syarak. Kalau suami isteri tu dah putus haid dalam suci, kan? Ketika dah suci, adakah
jima' ataupun tidak. Dia tengok tu. Kalau masa suci dah jima', itu bukan talak sunni. Talak bid'i. Itu namanya talak bid'i. Orang panggil yang kedua talak bid'i. Kenapa namanya talak bid'i? Talak bid'i ni talak yang berlaku tidak ikut hukum syarak. Itu nama talak bid'i. Talak bid'i ni orang panggil isteri pernah datang haid, isteri ada haid lah. Ada darah atau pendaratan darah haid macam biasalah. Orang panggil semasa isteri dalam keadaan haid, semasa datang darah haid, atau seumpama haid macam nifas. Ketika isteri itu datang darah nifas, yang ketiga ataupun masa isteri itu suci tapi dah dijima'. Semalam putus darah haid, dah mandi apa semua, hari ni hari ketiga suci, berlaku hubungan kelamin suami isteri, besok lepas dia bersama, dia bergaduh, bercerai. Maksudnya, masa suci tu dah dijima'. Berlaku talak, nama talak bid'i. Ataupun semasa isteri datang darah haid, dijatuhkan talak haram. Ketika isteri datang darah haid, ditalak haram, tapi jatuh. Orang panggil talak bid'i namanya. Kan? Talak bid'i. Demikian orang panggil datang darah nifas. Kan? Datang darah nifas, bergaduh. Kan? Telah tersebut lafaz cerai. Lafaz talak. Walaupun haram tapi jatuh. Nama talak apa? Dinamakan talak itu talak bid'i. Yang ketiga, tak nama talak sunni pun tak namanya. Talak bid'i pun tak namanya. Kan? Atau orang panggil apa? Mana misalnya, bukan nama talak bid'i, bukan nama talak sunni. Kan? Seperti perempuan yang sudah putus darah haid. Kan? Perempuan yang sudah putus darah haid, orang panggil apa istilah dia? Monopos. Kan? Monopos kan? Perempuan yang putus darah haid dah, berapa umur itu khilaf ulama. Kita tak menentukan. Sebab lain perempuan, dia lain keadaannya. Kan? 50 ke, ada orang 55, ada orang 60 ikut lah, ada orang 65 kan, tak tentu kan. Berlaku perceraian umur dah tua 60 tahun bercerai, jangan pelik kan. Itu kelakuan kehidupan manusia. Yang kita pelik, ada orang tua pun dah bercerai. Maka talak apa namanya? Talak sunni pun tak nama. Talak bid'i pun tak nama. Kan? Tak nama talak sunni, tak nama talak bid'i. Kan? Ataupun dia bercerai ketika isteri itu sedang hamil. Kan? Itu bukan talak sunni, bukan talak bid'i. Habislah tu bagian tolak lah kan. Tadi saya terbaca soalan apa tadi? Kalau tak silap tadi keluar kat skrin ni taklid ni. Ya, kalau tak silap ada jemaah tanya tentang taklid kan. Adakah boleh ditarik balik apabila suami bercerai dengan jalan taklid? Kan? Terkadang di dua. Kan? Tanjis dan taklid. Cerai ni dalam arti kata lain ada tanjis. Terus aku ceraikan kau hei Minah dengan talak satu. Itu tanjis. Terkadang taklid digantung.
Minah, kalau kau keluar je rumah ni, jatuh talak satu. Kan? Tiba-tiba termenung, tak jadilah pula. Kan? Sayanglah pula, anak dah 5 orang. Persoalan, adakah boleh ditarik balik taklid yang sudah dilafazkan? Kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan, apabila suami sudah melafazkan lafaz taklid, tak boleh dibatalkan. Tak boleh dibatalkan. Kan? Mazhab Hambali harus batal. Mazhab Hambali harus batalkan lafaz taklid. Kan? Kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan tak boleh ditarik balik. Keluar, jatuhlah cerai. Kalau disebut tadi satu, rujuklah. Bila dah jatuh talak, kan ada tempoh iddah. Kan bila jatuh talak satu, kan jangan lupa kan talak dua bagi kan. Ada talak raji'i, ada talak bain kan tadi kan. Kita rujuk semula. Kan? Rujuk tu kuasa suami. Rujuk kuasa suami, kuasa si suami. Bila rujuk kuasa si suami, maka tak berhajat kepada dua orang saksi. Tak berhajat. Oi, jauh dah begini, termasuk dia tu. Ada soalan ke? Kalau ada soalan, kita berhenti sini. Kalau tak ada, kita teruskan. Teruskan Ustaz. InsyaAllah teruskan. Kita teruskan, Adapun seksanya isteri pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan isteri itu sebab minta talak. Isteri minta talak ke suami dengan tiada suatu kesakitan yang jadi haruskan oleh syarak. Suami tak menyakiti isteri dan tak ada perharus pada syarak pun yang boleh isteri minta cerai. Kalau suami barang tak naik, kan? Isteri boleh minta talak. Itu boleh. Ada perkara yang diharuskan pada syarak kan. Kalau tidak ada, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Kalau isteri minta pisah, tidak ada perkara yang diharuskan pada syarak. Diharamkan syurga. Bukankan syurga, bau syurga pun tak dapat. Atau besarnya dosa kalau isteri minta berpisah daripada suami. Ya. Macam mana pun suami kita, ya. Macam mana pun keadaan, macam mana pun kelakuan, ya. Macam mana pun rupa suami kita, baik jahat pun suami kita, kalau kita boleh sabar, itu paling terbaik. Itu paling terbaik. Walaupun syarat benarkan boleh pisah, tak ada masalah, boleh. Tapi kalau boleh sabar, itu yang paling terbaik. Dan jikalau derhakanya isteri itu sebab menyakiti suaminya, disakiti dengan perkataannya, nescaya digunting lidah isteri dalam api neraka, serta dituang air panas dalam leher. Kalau isteri menyakitkan suami dengan kata-kata, dan tidak hari kiamat, lidah kita kan panjang. Dan ditarik lidah, digunting kan. Tidak cukup sekadar tu, dituangkan air panas masuk sampai ke leher. Kan? Yang rasa roh serta jasad. Itu azab isteri yang menyakiti suami dengan perkataannya. Jadi kalau derhakanya isteri sebab keluar daripada rumah, keluar tak minta izin, maka dipandang oleh laki-laki yang lain akan rambutnya. Isteri keluar rumah tak pakai tudung. Isteri keluar rumah tak pakai tudung, itu isteri yang derhaka. Nescaya digunting rambut kepalanya isteri dalam api neraka. Suami redha, 2 kali 5 tu. Demikianlah
berbagai-bagai seksanya. Kerana berbagai-bagai derakanya. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu bagi Rasulullah SAW, suami Siti Fatimah. Suatu ketika Sayyidina Ali termenung. Sayyidina Ali bersandar satu pohon yang renik. Termenung Sayyidina Ali. Adakah Rasulullah terima lamaran aku? Sayyidina Ali menyimpan rasa cinta kepada Sayyidatina Fatimah. Sayyidina Fatimah juga menyimpan rasa cinta kepada Sayyidina Ali. Dulu mereka kecil-kecil duduk sekali. Siapa yang bela Sayyidina Ali? Rasulullah. Fatimah anak bongsu. Ketika Sayyidina Khadijah melahirkan Fatimah, waktu tu waktu yang paling susah. Dan waktu paling payah. Sayyidina Khadijah berada dalam rumah seorang-seorang. Rasulullah tidak ada di sisi Sayyidina Khadijah. Tetapi oleh kerana ini isteri kesayangan Rasulullah, Sayyidina Khadijah satu-satunya isteri ketika itu, siapa yang datang? Yang datang itu adalah Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Di alam ghaib datang Sarah. Di alam ghaib datang Asiyah, bekas isteri Firaun. Di alam ghaib datang Maryam, ibunda Nabi Isa AS. Di alam ghaib datang Safurah, isteri Nabi Musa. Istimewanya Fatimah, ketika Sayyidina Khadijah lahirkan Fatimah, di alam ghaib datang perempuan-perempuan tadi seolah-olah seperti bidadari. Dan lahirlah seorang anak yang bernama Fatimah. Digelarkan dengan gelaran Az-Zahra. Hebatnya Sayyidina Fatimah, ketika Sayyidina Khadijah itu wafat, ketika itu Nabi belum kahwin yang lain, ia ambil tugas seorang isteri Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah duk bela ayah lagi. Itu kehebatan. Satu hari Sayyidina Ali termenung. Sayyidina Ali ni miskin. Tak ada duit. Sayyidina Abu Bakar pernah masuk meminang kepada Rasulullah nak berkahwin dengan Sayyidina Fatimah. Nabi tolak. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah meminang Fatimah. Nabi tolak. Satu hari Sayyidina Ali cuba beranikan diri. Kan? Kata Sayyidina Ali, aku ni siapa? Di antara 4 khulafa' Rasyidin, Sayyidina Ali paling miskin. Sayyidina Ali pun malu. Jumpa Rasulullah, tunduk jalan Aliu. Rasulullah kata, wahai Ali, apa yang ingin kau sampaikan? Kata Sayyidina, aku nak masuk minang kepada Sayyidina Fatimah. Wahai Ali, katanya, kata Rasulullah, kan, bergembiralah oleh engkau, wahai Ali. Nabi beri khabar gembira. Sayyidina Ali dalam hati itu punyalah gembira. Kan? Sayyidina Ali kahwin hari Jumaat, saya bulan puasa, bulan Ramadan. Kan? Kalau Rasulullah kahwin dengan Aisyah bulan Syawal, Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah bulan Ramadan. Kata Rasulullah, ya Ali, apa yang kau ada? Nak jadikan sebagai mahar? Kata, apa pun tak ada. Miskinnya Sayyidina Ali, apa pun tak ada. Kata Rasulullah, pakaian perang, baju besi, ada ke Sayyidina Ali? Kata Rasulullah, kau ambilkan baju perang, baju besi, jualkan di pasar, bawakan, jadikan sebagai mahar. Berapa dapat? Sayyidina Ali jual kat pasar dapat 400 dirham. Itu dibelikan mahar, belikan tikar, belikan tamar, belikan baju, belikan penggiling tepung. Itulah orang panggil, Allah nikahkan Ali dan Fatimah di Baitul Ma'mur, disyariatkan di bumi, dinikahkan di bumi. Itu orang panggil kisah bagaimana Sayyidina Ali dapat menjadi menantu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu akan datang lah kan. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Seperti diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah pada suatu hari masuk aku dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihnahu fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ftah bihi hikmataka futuhal arifin wanshurna birahmatika ya arhamar rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Pada malam ni insyaAllah. Sahabat semua. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Terima kasih Ustaz ya. Syukur jazilan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.